how individual, household and firm make a decision and how they will interact with one another in the markets. So ini adalah salah satu daripada banyak lagi definasi definasi kepada microeconomics. So if you see from that definition, you can already get the ideas of what are the particular units of economy involved, okay, that make decision making. Okay, in this case kita lihat ada dua. Satu adalah individual, which is household, kita semualah yang berasal daripada rumah masing-masing. Dan yang kedua adalah kita lihat daripada sudut firms, iaitu firms adalah sebuah kilang yang menguruskan sumber-sumber alam ataupun factors of production, FOP, ataupun kita kenali sebagai 4 unsur utama lah, iaitu pekerja, tanah, dana ataupun capital machine dan seorang usahawan. 4 elemen ini adalah tunjang kepada bukan tunjang, dia adalah sesuatu yang diperlukan bagi sebuah kilang itu untuk beroperasi. So adanya pergantungan antara household atau pada setiap unit rumah keluarga di sebuah negara dan juga kilang. Mereka saling bergantungan antara satu sama lain di sini. Contohnya dari sebuah rumah, kalian semua berasal daripada rumah masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Kalian semua adalah potential labor ataupun merupakan buruh yang akan bekerja suatu hari nanti. Di Malaysia kita panggil pekerja, di Indonesia saya rasa panggil buruh kot. Okay, buruh yang berpotensi yang akan bekerja dalam industri. So sekarang ni kalian memberi tumpuan kepada pengajian untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan skill, supaya apabila kalian habis belajar nanti, kalian boleh menawarkan ilmu, kalian punya skills kepada industri. Kalian akan bekerja di dalam industri, membantu menghasilkan output ataupun services, dan industri akan membayar kalian dalam bentuk salary ataupun wages. So itulah kalau dilihat daripada segi definisi microeconomics, dia adalah bagaimana interaksi itu berlaku antara rumah dan juga kilang. Okay, dari segi interaksi itu dari segi keputusan dan sebagainya. Okay, now itu kita lihat dia lebih kepada fokus kepada satu unit dan satu unit. Tetapi kalau kalian lihat kepada definisi macroeconomics, when we talk about macroeconomic study, it is the studies of the economy as the whole. So the keyword here is whole, W-H-O-L-E, bermaksud secara total ataupun secara keseluruhan. Okay, contohnya di sini dia beri, it is a goal is to explain the economic changes that affect many household, many firms and market at once. So kajian macroeconomic study, makro, dia adalah melihat pada fenomena yang lebih besar yang akan memberi kesan kepada semua unit keluarga, semua unit kilang ataupun banking sector, apa saja yang berlaku dalam sebuah negara. So itulah yang membedakan antara pengajian mikro dan juga pengajian makro. So dalam pengajian makro kita lihat contoh antara contoh-contoh pengajian makro, contohnya kajian berkenaan dengan kesan inflasi. So bila berlakunya inflasi, berlakunya peningkatan harga barang di suatu tempat ataupun negara, dia akan memberi kesan kepada bukan satu orang atau satu unit keluarga, tetapi kepada semua unit keluarga yang berada di situ atau di dalam negara itu. So itulah membedakan antara pengajian dari sudut mikro dan juga pada sudut makro. Okey, ada contoh lain lagi. Selain pada itu, kajian berkaitan dengan unemployment ataupun pengangguran. Okey, pengangguran yang semakin lama semakin meningkat pada masa kini ataupun kesan COVID, pandemik COVID kepada kerajaan kita, kerajaan Indonesia dan kerajaan Malaysia. Masing-masing berada dalam kebimbangan kerana berlakunya kemelesetan ekonomi. Kerana apa? Kerana pergerakan manusia pekerja semakin terbatas disebabkan pelaksanaan-pelaksanaan untuk mengekang COVID daripada merebak, iaitu contohnya dasar pergerakan kawalan. Jadi bila tiada pergerakan, tiada mobility, dalam bahasa Inggeris kita panggil mobility so aktiviti ekonomi itu akan jadi lebih terhad. Bila aktiviti ekonomi itu jadi lebih terhad, permintaan terhadap barang-barangan yang dikeluarkan oleh kilang-kilang akan berkurangan. Dan apabila berkurangan, jualan akan berkurangan.
apabila jualan akan berkurangan, company akan mendapat keuntungan yang lebih rendah. Dan akhirnya mereka tidak dapat menampung kos-kos operasi. Dan itulah punca kepada pembuangan pekerja secara besar-besaran. So itulah link yang berlaku. Itulah apa yang berlaku sekarang ni. COVID kan. Kenapa ramai orang berhenti, kenapa ramai orang sekarang hilang kerja? Sebab yang saya katakan tadi. Siri rantaian itu. Kesan daripada satu kepada satu yang lain. So apabila orang ramai takut berbelanja, orang ramai mula kurang pergi ke shopping mall. Ingat kuasa membeli yang paling besar datang daripada golongan remaja. Yang paling ramai berada di shopping mall pada hujung minggu, yang pergi tengok wayang, yang pergi makan di kedai-kedai Korean franchise atau kedai-kedai makan, yang membeli belah, membeli baju baru, membeli telefon. Rata-rata adalah golongan belia, golongan mahasiswa. Mereka adalah kelompok pengguna yang paling besar dalam sebuah negara yang menjana pendapatan yang besar kepada pengusaha-pengusaha. Jadi kalian bayangkan, sekarang ni kalau di Malaysia, shopping mall yang terkenal di Malaysia pun banyak yang tutup. Macam KLCC, Suria KLCC, Mid Valley. Kenapa? Sebab adanya kes COVID. Jadi orang ramai mula rasa takut untuk pergi. Mereka selesa untuk berada di rumah pada hujung minggu. Jadi sunyi sepilah semua permis-permis kedai ini. Tiada orang yang datang dan membeli. So itulah yang menyebabkan ekonomi kita meleset ataupun mengucuk. Okay? So itu adalah kajian makroekonomik. Kita lihat kepada satu keadaan yang besar, memberi kesan yang buruk kepada sebuah negara. Now, the 10 principles of economics. So sekarang ni saya akan jelaskan kepada kalian apa yang kalian kena fahami, sebab kalian semua ni saya bayangkan dalam pelajar ekonomi, jurusan ekonomi, satu masa nanti akan jadi seorang ekonomis yang terbilang. So sebelum kalian boleh melangkah diri menjadi seorang ekonomis yang terbilang, asasnya kena kukuh. Kalian kena memahami dulu prinsip-prinsip asas sebuah untuk subjek ekonomi. Okay? Supaya kalian akan berfikir dengan lebih baik tentang subjek ekonomi, tentang kepentingan subjek ekonomi. Kenapa ekonomi itu penting dalam dalam sebuah negara, kenapa rakyat kena memahami kepentingan subjek ekonomi itu, dan banyak lagi. Now, a household and economy face many decisions. Antaranya, who will work? Siapa yang akan bekerja? Kalau dalam rumah sekarang ni, mungkin kalian masih remaja, kalian semua adalah golongan belia yang masih muda. Kemungkinan besar saya merasakan kalian semua ibu bapa masih bekerja. Dan kalian anak-anak yang tengah memberi fokus kepada pengajian di universiti. Kalau macam saya, zaman saya itu telah berakhir. Ibu bapa saya telah pembesara. Anak-anak mereka kini telah berkeluarga dan bekerja, dan kami mempunyai keluarga masing-masing. So satu unit keluarga yang asal-usalnya adalah daripada saya, adik-beradik saya dan juga keluarga saya, mak ayah saya, sekarang ni dah berpecah. Sebab masing-masing pun kami adik-beradik semua pun dah berkeluarga dan memiliki kerjaya dan bekerja. Jadi masing-masing menjadi different household unit. So semestinya kalau dalam rumah saya sendiri, saya bagi contoh saya lah yang bekerja. Isteri saya juga bekerja sebagai penyelidik dan juga tengah melakukan pengajian peringkat PhD. So kami sama-sama bekerja untuk mendapatkan pendapatan untuk keluarga. So selalunya dalam takrifan dalam sebuah keluarga, lelaki perlu menyara keluarga sebab mereka adalah ketua keluarga. Itu mungkin sangat kuat kalau kita lihat pada zaman dulu. Tapi pada zaman masa kini, kita lihat betapa pentingnya suatu keluarga itu, suami dan isteri sama-sama bekerja mencari rezeki untuk memastikan kehidupan lebih baik dan stable. Kalau dulu mungkin lelaki dia tak kisah, dia akan cari seorang isteri yang tidak bekerja, hanya jadi suri rumah contohnya. Tetapi pada zaman kini, saya melihat cabaran ekonomi itu sangat kuat. Cost of the living semakin meningkat, harga barang semakin mahal. Jadi kita lihat suami isteri sama-sama bekerja untuk mendapatkan kestabilan dalam sebuah rumah tangga. Saya cerita banyak tau, saya ni suka bagi example. Saya ulang sekali lagi, sekiranya kalian tidak memahami mana-mana part tertentu ketika saya memberikan penjelasan, minta kalian interrupt, minta kalian tahan saya untuk bertanyakan soalan. Jangan tunggu saya dah present habis baru tanya soalan. You boleh interrupt me anytime. So what are the goods and how many of them should be produced? Ini adalah pada sudut firms.
kilang-kilang, pada sudut seller ataupun producer. Mereka kena tahu berapa banyakkah produk yang mereka perlu hasilkan. Okey. Jenis apa yang diperlukan, yang perlu dihasilkan. Perlu kalian ingat, sebagai seorang pengusaha kilang-kilang, kalian tidak boleh menghasilkan produk berdasarkan keinginan kalian sendiri. Kalian perlu menghasilkan produk ataupun buat barang-barangan atau servis mengikut keinginan masyarakat, keinginan orang lain, bukan keinginan kalian, keinginan peribadi kalian. Sebab kalau kalian menghasilkan produk mengikut keinginan kalian sendiri, kemungkinan ia tidak akan mendapat tempat ataupun tidak akan dapat jualan yang tinggi di kalangan masyarakat. Okey, sebagai pengusaha, tanggungjawab pengusaha ataupun tanggungjawab sebagai seorang usahawan, di Malaysia kita panggil usahawan. Saya rasa term di Indonesia berbeza, usahawati ke apa saya tak ingat. Tapi maksudnya peranan sebagai seorang usahawan ataupun entrepreneur adalah untuk menghasilkan produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat. Okey, itu tanggungjawab mereka. Dan mereka boleh mendapatkan keuntungan daripada situlah setelah mereka memenuhi keinginan masyarakat. Sebab masyarakat macam kita semua tak mampu nak menghasilkan produk sendiri. Kita bergantung kepada kilang-kilang itu untuk dapatkan produk yang kita nak. Okay. And then, persoalan seterusnya. What resources should be used in the production? Ya, betul. Sebab bila kita nak menghasilkan suatu barangan ataupun services, kita perlukan bahan-bahannya. Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Okay. Seperti contoh, kita perlukan pekerja, kita perlukan raw material, okay, kita perlukan bahan-bahan daripada alam, contohnya kayu ke, kita perlukan chemical ke, tengok pada jenis-jenis barang yang kalian ingin hasilkan. Okay. Dan yang itu perlulah sebagai seorang pengusaha, dia perlu bijak, dia perlu tahu di manakah platform-platform yang mereka boleh dapatkan bahan-bahan tersebut, raw material, daripada sumber mana. Sebab kalau mereka tidak mengenal pasti dari mana mereka boleh mendapatkan sumber-sumber itu, kemungkinan akan berlakunya keadaan seperti terjejasnya urusan pengoperasi. Disebabkan tiba-tiba mereka tidak dapat supply, mereka tidak dapat bahan-bahan mentah itu. So, ia tidak boleh berlakulah bagi seorang pengusaha. Dia kena pastikan adanya kemasukan bahan-bahan mentah secara berterusan. Dia tidak boleh tersekat di situ. Dan persoalan yang seterusnya di situ adalah at what price should be good be sold. Yang ini satu persoalan yang penting. Sebagai pengusaha, okay, hasil daripada produk yang dihasilkan oleh pengusaha, mereka tidak boleh meletakkan harga barangan itu sesuka hati. Kerana harga barangan ditentukan oleh market equilibrium. Dalam bahasa Inggeris kita panggil equilibrium, iaitu pertembungan di antara permintaan dan juga penawaran. Market equilibrium. So, bila permintaan daripada kita semua, rakyat, daripada household is equivalent kepada penawaran, iaitu daripada usahawan, jadi terbentuklah price ataupun harga pasaran yang dipersetujui kedua-dua belah pihak. So, harga itulah yang akan menentukan harga barangan yang dijual. Okay. Harga dari bentuk equilibrium. So saya tak pasti dalam bahasa, sama equilibrium tu bahasa Inggeris lah. Saya rasa kalian mungkin memahami sikit sebanyak lah apa yang dikatakan dengan price at equilibrium. Price at equilibrium adalah pertembungan yang seiring antara demand side and supply side. Demand adalah permintaan datang daripada kita semua, daripada household. Supply adalah datang daripada pengusaha, daripada kilang. Mereka yang menawarkan produk-produk itu. So apabila demand equivalent to supply, kita akan dapat price at equilibrium. And this price at equilibrium adalah the price that the company should put for their goods and services. So mereka tidak boleh letakkan harga yang melebihi daripada price equilibrium ataupun yang lebih kurang daripada price equilibrium. Now, we go back to the next part here. Economic is the studies of how society manage its scarce resources. Okay, ini adalah definasi yang saya harap kalian semua sudah faham. Kalau kalian merupakan pelajar ekonomi ketika di zaman sekolah tinggi, mungkin kalian dah dapat idea inilah. Bagi mereka yang baru saja, first timer yang baru kali pertama belajar subjek ekonomi pada alam universiti, okay, definisi pengajar ekonomi adalah bagaimana masyarakat menguruskan sumber alam yang terhad, sumber-sumber yang terhad bagi memenuhi keinginan yang tidak terhad. Okey, itu definisi yang paling kuat.
bagaimana kita menguruskan sumber alam, menguruskan sumber yang kita ada yang terhad. Contohnya lah, saya bagi contoh. Bagaimana saya menguruskan gaji saya yang terhad. Sebab gaji saya bukannya unlimited. Gaji saya terhad. Dia akan habis. Maksudnya kalau kata sebulan saya dapat, contohlah RM2,000. Terhad lah. Bukannya saya dapat unlimited. So bagaimana saya menguruskan sumber terhad RM2,000 ini untuk memenuhi keinginan saya yang tiada batasan. Kenapa? Sebagai manusia, kita mempunyai keinginan tiada batasan. Tetapi masalahnya adalah kita hanya mempunyai sumber yang terhad. Iaitu contohnya pendapatan. Pendapatan kita terhad tapi keinginan kita tidak terhad. So itulah sebabnya kenapa wujudnya subjek ekonomi. Okey, itulah kenapa sebabnya wujudnya subjek ekonomi. Kalau kata alam di dunia ni sajalah kenapa subjek ekonomi itu wujud, sebab subjek ekonomi of course tidak akan wujud di alam kekal, iaitu di syurga nanti tak ada subjek ekonomi. Semestinya tak ada ekonomi sebab di sana semuanya akan dipenuhi oleh Allah dalam sekelip mata. Dia adalah unlimited. Segala resources itu adalah unlimited dan kita boleh penuhi apa sahaja keinginan kita tanpa bekerja dan sebagainya, kerana itulah ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Apabila mereka berada di syurga kerana mereka telah berjaya melakukan segala yang diarahkan dan meninggalkan segala kemungkaran. Okey. So bagi orang yang berjaya, itulah dia. Kalau katakan bezanya antara alam sementara sekarang dengan alam di syurga, di alam sekarang ini, alam dunia sekarang, kita ada banyak batasan. Kita ada banyak kekurangan. Kita tidak boleh memenuhi semua itu. Jadi kita kena bijak menguruskan apa yang kita ada. Now, society and scarce resources. The management of society resources is important because resources are scarce. Okay, ni ayat pertama. Bermaksud segala sumber yang kita ada sekarang ni adalah terhad. Dia akan habis. Dia adalah terhad. Contohnya, Malaysia. Kita ada sumber petroleum ataupun Brunei. Brunei sangat kaya dengan sumber petroleum. Mereka adalah salah sebuah negara yang terkaya di dunia kerana sumber petroleum mereka adalah sangat banyak. Tetapi adakah ia tidak terhad? Jawapannya tidak sama sekali. Ia juga adalah terhad. Satu hari nanti, kemungkinan segala minyak yang dimiliki oleh negara Brunei akan habis. Okay, mungkin the next 100 year ataupun the next 200 year. Tidak pasti. So, adakah ketika itu negara Brunei akan terus kaya raya? Tidak. Kalau mereka tidak gunakan kekayaan mereka sekarang ni untuk mendapatkan pendapatan negara secara berpanjangan, menggunakan teknologi ataupun menggunakan kaedah lain untuk generate pendapatan, mereka akan berada dalam masalah. Sebab sumber mereka yang utama hanyalah petroleum. Okey, jadi itulah kenapa kita lihat banyak resources yang ada di dunia ini adalah bersifat terhad. Okey, apakah dikatakan dengan scarcity? It means that the society has the limited resources and therefore they cannot produce all the goods and services that people wish to have. So the scarcity issue here, it does not only belong to us from the household, but it also a dilemma for the producer. Sebagai seorang producer juga, mereka tidak boleh produce segala apa yang mereka nak sesuka hati. Mereka ada limit. Mereka ada jumlah tertentu yang mereka boleh keluarkan dalam satu-satu masa. Contohnya kalau pengusaha itu adalah pengusaha roti. Dengan bahan yang mereka ada, gandum dan sebagainya, telur dan sebagainya, sehari mungkin mereka boleh menghasilkan cuma 1000 roti contohnya. Mereka tidak boleh simply produce 2000 sebab ia bergantung kepada jumlah material yang mereka ada. Now we go for the principle. Kita ada beberapa principle yang kita kena fahami. First, people face trade-off. Okay, maksudnya setiap keputusan yang kita buat, okay, akan memberi kesan secara tak langsung ataupun secara langsung. Okay. There is no such thing as the free lunch. Okay, ni istilah yang sangat terkenal. Dalam dunia ni sebenarnya tak ada apa pun yang bersifat percuma. Kecuali apa yang Allah beri pada kita lah. Seperti oksigen, air hujan. Okay, ini sumber-sumber alam yang Allah bagi ni adalah percuma. Allah tak kenakan kita tax ataupun bayaran pun di situ. Okay, itu adalah rahmat, kasih sayang Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Okay. Tetapi, kalau dari segi sudut material,
apa saja yang ada yang melibatkan pemprosesan, melibatkan kos. Jadi sebenarnya tiada istilah percuma pun sebenarnya apa-apa yang ada di dunia ni. Termasuklah kalau kalian pergi ke shopping mall, contohlah ada promosi, beli satu percuma satu. Adakah betul-betul percuma yang barang itu? Tidak. Sebenarnya dia adalah salah satu strategi pemasaran, salah satu strategi perniagaan yang mana kos itu untuk menghasilkan produk yang percuma itu telah pun diserap dalam produk yang satu lagi. Okey, jadi tiada istilah percuma pun sebenarnya dalam dunia ini. Okey, kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Okey. So, get one thing, we usually have to give up another thing. Sebab ini dikatakan trade off. Kita tidak boleh memiliki semua dalam masa yang serentak. Doktor. Ya, sila. Dr. Abdul. Ya, sila. Ya. Ingin bertanya, doktor. Ya. Bagaimana dengan kehidupan mikroekonomi masyarakat di Malaysia? Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di Malaysia? Okey. Ya. Saya terus teranglah. Okey. Sama-sama Mr. Muhammad Dafa. Okey. Seperti Indonesia, Malaysia juga tidak terelak daripada kesan buruk COVID-19. Sekarang ni kami mengalami gelombang yang ketiga yang menyebabkan COVID-19 kembali mengganas. Setiap hari 500 kes, 700 kes yang pernah sebelum ni tidak berlaku pun pada fasa yang pertama dan gelombang yang kedua. Tetapi sekarang ini keadaan Malaysia dari segi ekonominya juga teruk meleset. Kerajaan tidak lagi seperti dahulu memperkenalkan dasar pergerakan yang ketat yang menutup semua border ataupun tidak membenarkan pergerakan merentasi daerah. Itu berlaku pada fasa pertama, gelombang pertama dan gelombang kedua. Tetapi pada gelombang ketiga, kerajaan tidak lagi mampu mengekalkan peraturan yang sama untuk semua negeri. Kerajaan kami di Malaysia hanya memperkenalkan dasar pergerakan kawalan kepada zon-zon merah. Contohnya di Sabah dan juga contohnya beberapa negeri lain. Sebab kerajaan tahu, kalau ekonomi itu ditutup, pergerakan itu dikawal, ekonomi tidak akan berjalan, makin lama makin ramai rakyat yang akan hilang pekerjaan. Sebagai salah satu contoh yang paling senang yang kalian boleh nampak, pekerja-pekerja AirAsia. Sebab AirAsia ni adalah sebuah syarikat penerbangan termurah di Malaysia yang terkenal di dunia, yang mendapat pengiktirafan dunia sebanyak 8 tahun berturut dan memiliki cawangan yang sangat banyak di seluruh negara, termasuk di Indonesia pun kita ada AirAsia. Tetapi apa yang berlaku sekarang? AirAsia X, iaitu yang melibatkan penerbangan international, ditutup operasinya yang menyebabkan semua pramugara telah hilang pekerjaan. Jadi apa yang saya bersimpulkan, itu satu contoh je. Banyak lagi satu lain. Keadaan ekonomi di Malaysia agak kurang baik. Makin lama makin ramai yang hilang pekerjaan. Kerajaan pernah memberi bantuan dari segi bentuk kewangan, tetapi kerajaan juga telah menghadapi kerajaan Malaysia juga menghadapi kesukaran untuk meneruskan bantuan secara berterusan kerana pendapatan kerajaan juga telah berkurangan dengan segala banyak disebabkan pengenalan bantuan dana stimulus package. Okey, yang mana kini dana-dana itu menyebabkan kadar hutang negara melebihi daripada kadar hutang yang dibenarkan. Sepatutnya 60% daripada GDP, tapi sekarang ni kadar hutang negara adalah 64% daripada GDP ataupun output negara. So itu keadaan di Malaysia. Saya percaya setiap negara tengah struggling ataupun berusaha keras untuk mengelakkan daripada berlakunya kemelesetan ekonomi lah seperti yang berlaku di Malaysia. Jadi itulah jawapan saya. Keadaan ekonomi Malaysia agak kurang baik, namun kami cuba positif, kami cuba jaga diri kami. Kami berharapkan supaya kes COVID itu kembali menurun. Rakyat Malaysia sebenarnya berdisiplin. Kami menjaga pergerakan kami mengamalkan dasar berhati-hati, memakai topeng dan sebagainya. Rakyat Malaysia memang saya boleh katakan sebenarnya sangat patuh, tetapi disebabkan kumpulan-kumpulan manusia tertentulah mereka tidak bertimbang rasa, mereka tidak menjaga peraturan yang diberikan. Mereka lah punca kepada merebaknya COVID-19 kepada banyak negeri dan sebagainya.
Okey, itu jawapan saya Dafa. Jadi saya merasakan apa yang berlaku di Indonesia, apa juga berlaku di Malaysia, sebenarnya kita sama-samalah dalam keadaan struggling. Maksudnya kita mencuba untuk keluar daripada kemelut ekonomi yang meleset yang berpanjangan. Okey, Thank now you Dr. Abdul. sama-sama. So, dari segi situ, bila saya cakap trade off, bermaksud kalian sukar untuk mendapatkan apa yang kalian nak serentak. Dalam satu-satu keputusan hidup kalian, kadang-kadang kalian perlu membuat pilihan. Contohnya, kalian nak dapatkan guns ataupun butter. Saya rasa guns tu istilah agak berat lah saya rasa sini. Macam, so dia punya contoh sini agak berat, tetapi kita boleh tukar kepada makanan lain lah. Contohnya, you want to get apple ataupun butter. Sebab apa? Benda-benda ni ada menyebabkan scarcity, iaitu sumber yang terhad. Ataupun kalian nak utamakan makanan ataupun nak beli pakaian. Ataupun kalian nak fokus kepada beriadah ataupun kalian nak fokus kepada bekerja. Sebab masa yang kita ada juga adalah scarce, limited. Kita hanya ada 24 jam sehari. Jadi macam mana kita menguruskan masa? Adakah kita meletakkan masa kita lebih pada masa beriadah ataupun lebih kepada bekerja? Itu satu persoalan lagi. Dan juga efficiency versus equity. Maksudnya kalian nak fokus kepada efisiensi ataupun kalian nak fokus kepada equity ataupun kesamarataan ataupun keseragaman. Okay, so ini adalah dipanggil sebagai trade-off. Okay, therefore, making a decision require trading off of one goal against another. So bermaksud apabila kita membuat keputusan, selalunya dia akan menyebabkan satu keputusan itu memberi favor kepada satu keadaan dan dia memberi keadaan yang kurang baik kepada satu lagi keadaan. So kalian kena let go, belajar untuk let go apa yang kalian tidak dapat capai apabila kalian membuat suatu keputusan itu. Okay? Now, itu adalah prinsip yang pertama dalam ekonomi. Kena ada konsep foregone. Okay? Yes, dia berkaitan dengan juga prinsip yang kedua. The cost of something is what you give up to get it. Okay? Bermaksud, apabila sesuatu keputusan itu dibuat, you have to compare between the cost and benefit of the alternative. Contohnya, sekarang, kalian datang ke universiti belajar ataupun kalian tak pergi belajar tapi kalian pergi bekerja. So, you have to compare. Apakah kebaikan, apakah kos yang terlibat. So, bila kalian mengambil keputusan untuk belajar di universiti, dia punya kos dia adalah cost of attending university. Tetapi kalian punya benda yang kalian terpaksa lepaskan adalah gaji yang kalian boleh dapat kalau kalian bekerja sebagai mana-mana sektor lah yang memerlukan kalian sebagai pekerja. Tetapi kalau kalian pergi bekerja, kalian dapat gaji, tetapi apa pertaruhan dia? Pendidikan. Kalian tidak dapat pendidikan itu. So ini dikatakan sebagai cost and benefits of the alternative. Kedua, whether to study or to go out on a date. Ini biasalah. Kalian nak tidur ke, kalian nak pergi belajar ke, kalian nak pergi tengok wayang ke, kalian nak pergi kelas ke. Itu semua adalah contoh-contoh bagi seorang pelajar. Yang saya pernah alami sebelum ini. Ada satu ketika dulu saya pernah juga ponteng kelas sebab saya pergi tengok wayang. Dan akibatnya, saya ketinggalanlah silibus untuk kelas hari itu. Dan saya tidak boleh dapat menjawab soalan kuis dengan baik sebab saya ketinggalan subjek itu. Tetapi the benefit of yang saya pilih itu adalah saya dapat tengok tayangan itu antara tayangan perdana. Masa itu zaman Harry Potter lah, zaman saya. Masa saya belajar degree adalah zaman siri Harry Potter. Saya tak ingat part apa. Mungkin part 3, part 4, part 5 lah macam tu. So saya sanggup tengok tayangan prima, saya tinggalkan kelas. Okay. Setiap orang ada zaman kenakalan masing-masing kan. So yes, I'm super proud. Jadi orang yang pertama tengok tayangan perdana, contoh tayangan perdana Harry Potter ketiga itu. Tetapi saya sanggup tinggalkan kelas saya. So itu satu keputusan yang tidak bijak sebenarnya. Saya tak nak you all buat benda yang sama lah. Itu zaman saya dulu So maksudnya kalian tinggalkan kelas semata-mata untuk hiburan. So benda ni akan datang sekali dengan kesan daripada keputusan yang kalian buat. Okay, so ini dikatakan sebagai the cost of something is what you give up to get it. So setiap keputusan yang kita buat, yang kita lepaskan akan melibatkan sesuatu yang kita rasa sebenarnya bagus untuk kita tapi kita terpaksa lepaskan. Itu dipanggil sebagai opportunity cost dalam bahasa Inggeris. Opportunity cost. Sebab apa kata opportunity tu? Opportunity tu dalam bahasa Melayu dipanggil peluang. Cost atau peluang-peluang cost yang okey, kos ini bukanlah bermaksud dalam bentuk wang ringgit tetapi juga dalam bentuk kegembiraan contohnya. So, bila kalian datang kelas, kalian let go pergi tengok wayang, so kalian terpaksa melepaskan peluang merasa gembira
tengok wayang kan. Itu juga dalam cost. Ekonomi ni dia calculate everything. Benda yang tak intangible pun dia buat dalam bentuk costing. Itulah bezanya ekonomi dengan accounting ataupun business. Okay. Now, kita tengok gambar ni, pemain basketball. Okay. Basketball star LeBron James understand the opportunity cost and incentive. He chose to skip college and go straight from the high school to the pros where he earns millions of dollars. Nampak tak? Ya, keputusan yang dibuat oleh seseorang. Okay, dia tahu dia boleh kira opportunity cost dengan baik. Dia tahu talent dia adalah bermain bola keranjang. Dalam bahasa Melayu kita panggil bola keranjang. Dan dia tahu industri bola keranjang di Amerika memberikan pulangan gaji yang sangat luar biasa. Jadi bagi dia yang fokus kepada permainan ataupun skill, kenapa dia perlu buang masa belajar di college? Kenapa pada usia yang pada muda, sebaiknya dia terus asah bakatnya sebagai pemain bola keranjang, dan pada usia yang muda lagi dia telah dilantik ataupun dipilih sebagai salah seorang ahli daripada satu kumpulan yang sangat terkenal dan dibayar dengan jutaan ringgit sebagai pendapatan. So nampak tak? So dia sanggup tinggalkan college tetapi dia asah bakat dia sebagai seorang pemain bola keranjang dan akhirnya dia terpilih sebagai dia diajak untuk masuk dalam sebuah persatuan ataupun satu entiti, dan akhirnya dia menjadi seorang pemain basketball yang sangat kaya raya sebab dengan bayaran gaji yang sangat tinggi. Okay, so ini adalah salah satu contoh seseorang itu berani buat keputusan dan dia boleh menilai the consequences ataupun kesan daripada tindakan yang dia ambil untuk apa yang dia nak buat dalam kehidupannya. Now, go for the one. Rational people think at the margin. Mister, I have some question. Yes, Sheila. For the opportunity cost, is there any ways for us to maximize the opportunity cost? Okay, this is very subjective. Okay, this is very subjective. As I said, opportunity cost ni adalah, in other words, we call it as the cost of foregone. It depends on individual judgment. Like this one will be different for everyone. Like in my case, maybe I really judge letting go watching a premiere Harry Potter is very huge for me because I'm the Harry Potter fan. Sekali I terpaksa tinggalkan the premiere movie. So I rasa benda tu sangat tinggi nilai dia menyebabkan I sanggup skip kelas because I believe that I can study by my own. So maybe for other person, they believe that never mind, they can always watch Harry Potter because they knew that the cinema will play the movie for very long. Maybe like for 3 weeks or 4 weeks, for example. So he can maybe always focus on the class first, and when they have the free time, they will go for movie. So setiap orang will have a different way of judging the opportunity cost. So sebab tu for your question just now, saya tak boleh bagi satu keadaan yang sama untuk semua orang. Semua orang adalah berbeza dari segi pengiraan opportunity cost. Daripada mana you evaluate kepentingan pilihan itu. Kalau pilihan itu sangat penting untuk kalian tinggalkan, bermaksud the opportunity cost is very high. Tapi kalau kalian rasa pilihan itu rendah, opportunity cost itu akan menjadi lebih rendah. Itu jawapan saya. Okay. Thank you. Thank you very much. Alright. Now, we go back to the principle 3. Kita ada 20 principle So ni baru principle 3. Saya ni banyak bercakap. So I really hope, because I said as a lecturer, my duty is to make you all understand really one by one apa yang saya sampaikan. So itulah kepuasan sendiri saya sebagai seorang pensyarah. Okay, now, the marginal changes are small, incremental adjustment to the existing plan of the actions. So maksudnya kat sini adalah sebagai manusia, sebagai consumer, sebagai seorang pekerja dan sebagainya, kita sangat mementingkan marginal change. Marginal ni adalah perubahan kecil yang kita lihat sebagai penambahbaikan dalam sesuatu. Sebab bagi seorang yang berfikiran waras, rational people, sesuatu penambahbaikan itu yang dilihat berlaku walaupun pada nilai kecil lebih bermakna berbanding dengan suatu keadaan yang tidak ada apa-apa progress. Maksudnya kita tidak lihat apa-apa progression berlaku, static. Tidak ada satu keuntungan pun pada kita di situ. Jadi dari sudut ekonomi, kita melihat kepada increment. Benda itu penting. Okay, now we go for the example. People make decision by comparing cost and benefit at the margin. Contohnya antara water and diamond. Kedua-dua ini kita tidak boleh pertikaikan.
ada kepentingan dia. Dan dari segi margin, perubahan kecil, kalau kita lihat pada calculation, diamond itu dilihat dari segi sudut margin lebih tinggilah berbanding water. Sebab apa? Water, kita lihat sumbernya tidak terhad. Sentiasa ada. Kita boleh assume dia tidak terhad. Namun di selain adalah terhad. Dia adalah terhad. Tapi buat masa kini, kita lihat dia macam seolah tidak terhad. Sebab, unless lah kalau kata water tu terhad, kalau seminggu, setiap 3 hari kita tak ada air. 2 hari je bekalan air. Itu kita akan cakap tidak terhad. Kita akan bagi tahu itu adalah terhad. Tetapi sekarang ni kita lihat air sedang diperolehi lah. Walaupun dia adalah scarce. Jadi sebab itu untuk pengiraan margin, memandangkan water itu sedang diperolehi, jadi margin itu tidak dilihat macam begitu penting. Sebab kita senang perolehinya. Dan dia adalah percuma. Berbanding dengan diamond, dia adalah suatu keadaan yang kita lihat, dia terjadi secara semulajadi di bumi dan dia sangat sukar diperolehi. Jadi nilainya adalah sangat bergantung kepada kualitinya, kepada berapa ribu tahun itu diamond itu terbentuk dan itu berkaitan dengan margin. So perubahan yang kecil pada diamond itu akan memberi kesan yang sangat besar lah. Jadi pada sudut ini, diamond adalah sesuatu yang sangat sukar diperolehi. Water adalah satu sumber yang sangat diperolehi, jadi orang akan melihat kepada margin lah. So dari sini orang melihat diamond itu margin dia lebih memberi kesan kepada kerusakan mereka. Okay, sebab dia sukar diperolehi, tetapi untuk air, dia adalah sesuatu yang sedang diperolehi, dia tidak memberi kesan yang banyak dalam segi membuat keputusan. Okay, jadi ini dari segi sudut rasional lah, how people look into the perubahan itu. Perubahan daripada nilai, daripada value. Okay, dan semestinya kedua-dua ini sebenarnya adalah valuable, tetapi ada orang merasakan diamond itu tidak penting dalam hidupnya. Okay, sebab ia adalah luxury good. Dia masih boleh hidup bahagia, boleh mempunyai harta sebagainya walaupun tanpa diamond. Tetapi water, yes, dia sangat penting dalam hidupnya. Jadi umpamanya water itu adalah satu margin yang sangat besar dalam hidupnya lah. Dia perlukan bekalan air yang berterusan. Tetapi mungkin ada orang, saya rasa tak ada orang yang menganggap water itu penting. Saya rasa water tetap lebih penting daripada diamond. Sebab diamond ni cuma memenuhi keinginan bagi certain golongan. Yang mereka mungkin orang yang kaya raya, jadi mereka boleh memenuhi keinginan itu. Tetapi ini tidaklah sesuatu yang diperlukan oleh semua orang di situ. Tipe yang keempat, okay, adalah people respond to incentive. So incentive itu adalah imbuhan in bahasa. So marginal changes in the cost or benefit motivate people to respond. Ini ada kata dengan pengajian ekonomi lah, microeconomics. Marginal changes. Decision to choose one alternative over another occurs when that alternative marginal benefit exceeds its marginal cost. Okay. So ini agak technical sikit. Okay. Sit back situation. Okay. Contohnya, okay, sebelum tu saya bagi soal sini, marginal changes ni berkaitan dengan sudut micro lah. So perubahan yang kecil yang boleh berlaku dalam sesuatu operasi perniagaan itu dilihat sangat signifikan dari segi perniagaan. Okay, dari segi menentukan di manakah profit itu boleh dicapai berbanding dengan keadaan yang statik. Maknanya kalian tidak berlakunya keadaan yang penambahan kebaikan. Okay, marginal ni adalah changes. Contohnya pada sudut pada sudut company, firms. Mereka boleh menilai dengan penambahan seorang pekerja, pada awalnya the marginal change of the productivity itu adalah meningkat dengan ketara. Sebab saya bagi contoh ketika itu mesin-mesin yang ada belum lagi diguna pakai oleh ramai pekerja. Pekerja masih tak ramai, jadi sebarang tambahan pekerja baru meningkatkan lagi marginal product. Maksudnya penambahan produk yang lebih baik. Tetapi apabila pekerja itu ditambah daripada masa ke semasa, berlakunya perubahan kepada marginal changes itu. Maksudnya apabila semakin ramai orang berada pada satu tempat, keadaan itu akan menjadi semakin crowded dan mesin-mesin yang ada itu akan mula fully occupied by the existing workers dan akhirnya berlakunya pengurangan dari segi marginal changes terhadap marginal product. Produk itu akan mula berkurang dengan penambahan kerja. Jadi sebab itu di sini untuk bagi pengusaha, mereka sepatutnya memberhentikan pertambahan pekerja apabila marginal produk kita akan mula menjadi negatif.
atau menunjukkan pertambahan pekerja itu tidak lagi menambahkan lagi jumlah output pada company itu. So sebab itu mereka akan stop. Mereka akan stop memberi gaji, mereka akan stop mengeluarkan gaji untuk pekerja-pekerja ataupun stop menambahkan jumlah pekerja. Jadi mereka akan mengurangkan kos ataupun salary di situ. Okay, so untuk contoh yang diberi seatbelt situation, ini berkaitan dengan kita semua. Okay, saya cuba fikirkan. Bila kita sebut pasal seatbelt, belt, kita berkaitan dengan kenderaan lah yang kita naiki. Kita lihat betapa pentingnya kita menggunakan seatbelt sebab ia nampak macam tak signifikan, tetapi dia melibatkan sesuatu yang signifikan, iaitu nyawa kita sendirilah. Okay, nyawa kita sendiri. So, untuk satu tindakan yang ringkas, iaitu dengan memakai seatbelt, kita dapat mampu menyelamatkan nyawa kita sendiri kalau berlakunya keadaan yang tidak diduga, iaitu seperti kemalangan. Jadi, saya merasakan insentif sini adalah kebaikan. Okay? Jadi, kita fikirkan kalau dia membawa kebaikan yang besar dalam hidup kita, kita akan lakukan kebaikan itu. Kita akan lakukan arahan itu. Contohnya, kita akan pakai seatbelt. Instead of kita ignore. So, itu kaitan dengan nyawa. Nyawa adalah sesuatu yang tidak ternilai. Now, we go for prinsip yang kelima. It can make everyone better off. Contohnya, people gain from the ability to trade with one another. So, bila berlakunya trade, maksudnya bila berlakunya when there is a changes of the goods and services between two parties, which mean that people A get cheese from people B, people B on the other hand get butter from people A. So, that is the means of trade-off. So, both get something in return. So, that is something gain lah. So, the competition will result in the gains from the trading. Allow people to specialize in what they do the best. Contohnya apple and banana. Okay, yang inilah kalau bila berlakunya trading, okay, bila melibatkan persaingan, when there's a processing happen, people will look into their advantage. Yang mana mereka ada kelebihan, yang itu yang mereka akan produce. Contohnya company A, kelebihan dia adalah produce apple, company B, kelebihan dia adalah produce banana. Okay, jadi adalah tidak wajar bagi company A yang mempunyai kelebihan produce apple tiba-tiba membuat keputusan untuk produce banana. Sebab mereka akan menyebabkan pengurusan apa yang mereka ada itu, iaitu sumber mereka ada itu tidak lagi menjadi efisien. Sama juga kepada kedudukan company B. Kalau mereka ada kelebihan untuk produce banana, kenapa mereka perlu menggunakan sumber yang mereka ada untuk produce apple? So, apabila mereka telah mengenal pasti, when they have identified what the product that they should produce on, that they should focus on, or that they should specialize on, therefore, there will be a higher numbers of production take place for company A, iaitu banana, iaitu apple, dan company B, iaitu banana. So, at the end, both product akan dapat dihasilkan pada keluaran yang lebih besar, pada output lebih besar, and this will benefit all the people because now people can get more banana and more apple. Okay, itu dimasukkan dengan everyone can better off dari segi trade yang berlaku. Now, prinsipal yang keenam, market are usually a good way to organize the economics activity. So, what is the market? A market economy is an economy that allocate resources through decisions of many firms and households as they interact in market for good and services. Yang ni, definisi ini diberikan oleh Adam Smith lah. Okay, yang mana market ni adalah satu pusat entiti, satu pusat operasi yang mana household, kita ada firm interact among one another dari segi pengeluaran produk, dari segi penghasilan produk, dan juga dari segi penyaluran sources seperti labor, capital, entrepreneur dan juga land kepada kilang, dan mana kilang pula menghasilkan produk kepada household. So ini dipanggil sebagai market economy. Adanya interaksi antara household dan juga firms, kilang. In this case, household will decide what to buy and who to work for. Firm will decide who to hire and what to produce. Okay, dan untuk market yang lebih kompleks, kita akan ada government, kita ada banking sector, kita ada foreign sector. Yang itu untuk kompleks market lah. Tip yang ketujuh, government can sometimes improve market outcomes. Okay, so adanya peranan kerajaan dalam membantu menambah baik
keadaan ekonomi semasa ataupun bagaimana suatu pasaran itu berlaku dengan baik ya. Market dalam bahasa Melayu kita panggil pasaran ya di Malaysia. So if the invisible hand is so great, why we need the government? Okay, invisible hand ni sebenarnya adalah satu teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith yang berkaitan dengan specialization. Okay, specialization apabila seseorang pekerja itu melakukan kerja yang sama hari-hari, pekerja itu akan menjadi pekerja mahir. Lalu, pekerja ini dapat menghasilkan output yang jauh lebih banyak dan lebih efisien berbanding pekerja-pekerja yang lain. So, itu dipanggil sebagai theory of invisible hand. Yang mana menunjukkan dengan adanya pekerja yang produktif, yang berpengalaman, suatu jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perniagaan itu akan jadi lebih banyak. Dan ini akan memberi jumlah pendapatan lebih tinggi pada kerajaan. Okay. So, dalam segi sudut keadaan situasi market outcomes, kita perlukan bantuan kerajaan. Market works only if the property rights are enforced. Okay, sekejap saya baca dulu Property rights are the abilities of the individual to own and exercise control over a scarce resources. And market failure occurs when the market fails to allocate the resources effectively or efficiently. When the market fails atau broke down, the government can intervene to promote efficiency and equity. So kat sini, sebenarnya kerajaan punya peranan adalah terhad. Dia boleh ada masa dia campur tangan, ada masa dia tidak boleh campur tangan. Jadi untuk suatu market itu berlaku dengan baik, persaingan harga yang baik, kerajaan tidak boleh campur tangan. Tetapi apabila berlakunya market fail, okay, ataupun berlakunya keadaan di mana tiba-tiba suatu industri itu jatuh dengan teruk, so at this point the government can take place, they can intervene to promote efficiency and equity. So menunjukkan government akan ada peranannya pada waktunya, tidak boleh memainkan peranan sepanjang masa. Dia perlu memberikan kebebasan juga. Contohnya harga barang. Harga barang yang ditawarkan oleh industri adalah ditentukan oleh price at equilibrium, bukan ditentukan oleh kerajaan. Tetapi bukan semua barang. We have certain types of product dipanggil sebagai harga iaitu kita panggil sebagai produk barangan kawalan, yang mana ianya selalunya diguna pakai oleh setiap isi rumah. Contohnya barangan keperluan asas, telur, kita ada roti, kita ada beras. Yang ini government need to intervene. Kerajaan perlu campur tangan, meletakkan harga ceiling. Tetapi untuk barangan lain-lain, kerajaan tidak akan campur tangan. Okay, itu ditentukan oleh price at equilibrium. So I want to ask something. Yes, sila. How the government to improve market outcomes, maybe in the Malaysia? How the government improve the market outcomes? Market outcomes? Maybe in the Malaysia you can. Okay. Alright. Actually, there's a lot of way of how government can improve, okay, the conditions of market in the countries. Like now case, okay, saya akan bagi contoh semasa sebab sekarang kita COVID-19 punya pandemic era. Jadi saya suka bagi contoh semasa. Contohnya lah, pada masa kini kerajaan memberikan pengecualian business tax kepada industri-industri yang terjejas. Contohnya, itu akan memberi ruang untuk company supaya mereka dapat pendapatan yang perolehi itu untuk fokus kepada instead of membayar cukai kepada kerajaan, tapi digunakan untuk memulihkan keadaan company yang terjejas teruk disebabkan COVID-19. Okay, itu nombor satu. Itu bagaimana kerajaan bantu. Kerajaan juga mungkin boleh membantu dari segi menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing daripada luar negara untuk menjalankan perniagaan mereka di Malaysia. Dan dari situ berlakunya persaingan yang lebih sihat antara peniaga di Malaysia dan juga peniaga dari luar negara. Dan dari segi situ kita dapat lihat akan berlakunya peningkatan kualiti produk-produk yang dihasilkan oleh Malaysia, kerana mereka perlu bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh luar negara. Bagi sudut rakyat, kita semua, rakyat kami semua akan lebih bernasib baik, lebih gembira sebab kita akan dapat lebih banyak peluang pemilihan produk-produk di pasaran. Kita ada produk-produk yang dikeluarkan oleh daripada syarikat luar negara dan juga daripada syarikat tempatan. Dan itu adalah dua contoh yang kita lihat boleh berlakulah. Dan pada masa kini, sebenarnya kerajaan memperkenalkan pelbagai jenis insentif lah kepada industri-industri, kepada usahawan-usahawan, kepada market-market, memandangkan berlakunya COVID-19 yang memberi kesan impak yang sangat teruk. Okay. Dan kerajaan juga tidak semestinya boleh memberi bantuan itu directly kepada industri, market.
dia juga boleh beri kepada rakyat, tetapi seterusnya kesan itu akan memberi kesan kepada industri. Contohnya, pada tahun ini, sepatutnya tahun ini adalah tahun melawat Malaysia 2020. Kita dah buat banyak perancangan, kita dah buat banyak iklan-iklan yang sangat cantik menggunakan teknologi 4K dan sebagainya, tetapi akhirnya tahun melawat Malaysia 2020 terpaksa ditangguhkan disebabkan COVID-19. Okay. Tetapi untuk membantu industri pelancongan di dalam negara, tahun ini kerajaan Malaysia memperkenalkan satu jenis tax relief ataupun pengecualian teks yang baharu yang tidak pernah dikenakan selama ini, iaitu setiap usi rumah boleh dapat pengecualian teks apabila mereka pergi melancong di dalam negara sebanyak RM1,000. Untuk apa? Untuk membantu meningkatkan penjanaan pendapatan kepada industri pelancongan supaya mereka tidak terlalu terjejas. So sekarang ni di Malaysia, saya rasa sama di Indonesia, orang bercuti dalam negara. Orang pergi hotel sana sini, bercuti sana sini, dan kalau mereka berbelanja sebanyak RM1,000, RM1,000 itu akan mereka dapat pengecualian teks. Mereka tak perlu bayar teks yang tinggi kepada kerajaan. So nampak tak? Kerajaan masih mainkan peranan mengenakan pelbagai polisi polisi semasa untuk membantu market itu sendiri. Itu jawapan saya. Alright. Thank you, Dr. Welcome for your question. So a country's standard of living depend on its ability to produce goods and services. Standard of living iaitu kita punya berkaitan dengan kita punya kebajikan kita, okay? Kita punya taraf hidup is measured different way. Tolong ambilkan saya air. Saya dah start sakit tekak dah cakap banyak hari ni. Sekejap. Okay, now. So standard of living is actually kita punya kalau dalam bahasa Melayu kita panggil bukan gaya hidup, dia berkaitan dengan taraf hidup seorang rakyat, okay? So standard of living can be measured by different way. Kita boleh lihat dari segi personal income, pendapatan income kita, comparing the total market value of nation production ataupun how to increase the productivity or the goods and services produced from each hour of the work. Okay, ini technical sangat lah. So apa yang saya nak beritahu, okay, a country's standard of living depend on its ability to produce goods and services. Saya nak terangkan, sekiranya sebuah negara itu dapat menghasilkan banyak output sebabnya kilangnya aktif, ada banyak industri, kepelbagaian, rakyatnya bekerja. So dengan penghasilan lebih banyak output, kerajaan akan dapat pendapatan yang lebih tinggi. Yang itu kita panggil sebagai GDP, Gross Domestic Product. Higher GDP, higher standard of living. Kenapa? Kita ambil GDP kita tu, kita bagi dengan population. Okay? So kalau GDP kita, kalau di Indonesia GDP kalian dah mencapai trilion. Tapi dia selari dengan jumlah penduduk yang ramai. Kalau di Malaysia jauhlah ketinggalan sebab Malaysia penduduknya tidak seramai di Indonesia. Kami punya penduduk lebih kurang 60 juta. Okay, saya akan tengok balik 60 juta rasanya. 60 juta. Kalian semestinya lebih ramai. Jadi pendapatan negara itu kalau kita divide dengan penduduk, kita akan dapat pendapatan secara average pada setiap rakyat Malaysia. Contohnya di Malaysia, pendapatan average adalah sebanyak 3,000. Contoh 3,500. So kalau kerajaan menghasilkan lebih banyak output, lebih besarlah jumlah pendapatan itu secara average. Jadi dia akan improve the standard of living. Okay? Sebab bila pendapatan sebab bila pendapatan kita besar, okay, kita akan mempunyai kuasa membeli yang lebih tinggi. Okay, kita boleh membeli barang yang kita nak dan sebagainya. Now we move to the simple yang ke-9. The prices rise when the government print too much money. Okay, ni betul berlaku So apabila kerajaan kelas ma. Okay. Apabila kerajaan mencetak terlalu banyak wang kertas, dia akan menyebabkan nilai wang itu akan jatuh, harga barang akan naik. So ini ada kaitan dengan inflation. Inflation is an increase in the overall levels of price in the economy. Okay. Bermaksud inflasi itu berlaku apabila berlakunya peningkatan harga barangan secara berterusan. One cause of inflation is the growth of the quantity of the money. Okay. So kalaulah berlakunya pencetakan wang yang sangat besar dalam sebuah negara, dia akan menyebabkan inflasi meningkat. Sebab apa? Apabila wang dicetak lebih banyak, lebih ramai orang akan senang mudah keluar duit dan memegang duit itu dalam tangan. So apabila mereka senang mereka memegang duit, senanglah mereka untuk berbelanja. So apabila mereka senang berbelanja, meningkatlah harga barangan. So itu adalah berkaitan dengan inflasi.
When the government create the large quantities of money, the values of money will fall. Ini memang berlaku lah. Dan di Malaysia, kita try to maintain inflation pada kadar 3 dan 4%. So, di sebalik pandemik COVID-19 ini, yang kita lihat yang berlaku kebaikannya adalah penurunan harga barang. Okay, inflasi telah berkurangan lah. Okay, disebabkan kurangnya permintaan terhadap produk-produk tersebut. Yeah. Prinsipal yang ke-10, society will face a short-term trade-off between the inflation dan juga unemployment. The Philip curve, nama dia Philip curve, the A will illustrate the trade-off between the inflation and unemployment. Okay, yang mana inflation ataupun unemployment, yang mana yang sebenarnya boleh berlaku dalam suatu ekonomi. Okay, sebenarnya kita lihat pada suatu ekonomi jarang dia berlaku serentak. Inflasi tinggi, unemployment pun tinggi. Kita jarang melihat itu berlaku. Di kala ekonomi kita tengah mengembang, yang tinggi itu adalah inflasi. Di kala ekonomi kita tengah mengucup, yang berlaku itu adalah unemployment. Okay, jaranglah dalam keadaan kita boleh cakap ekonomi berkembang, inflasi pun tinggi, employment pun tinggi. Maksudnya lebih ramai orang dapat kerja. Jarang berlaku. Dia salah satu saja. So maksudnya ada short term. Dia ada trade off antara dua-dua ni. The trade off play a key role in the analysis of the business cycle, the fluctuations in economic activity such as employment and the production. Dia kaitan dengan business dia kaitan dengan business cycle lah. Fasa ekonomi mengucup juga fasa ekonomi mengembang. Dia akan datang sekali dengan package sama ada negara itu akan datang masalah unemployment ataupun inflation. I want a question. Yes, sila. Apa pernah terjadi inflasi di Malaysia? Ya. Inflasi besar-besaran di Malaysia? Hyperinflation. So far belum lagi lah. Okay, hyperinflation ni berlaku di negara-negara barat, negara kuasa dunia besar. Okay, yang pernah berlaku. Ataupun di negara yang sangat sukar, yang telah mencetak begitu banyak wang ringgit, wang mereka menyebabkan nilai mata wang mereka jatuh. Contohnya berlaku di negara seperti dunia ketiga lah. Zimbabwe, di Afrika Selatan, di Venezuela. Yang mana dia berlakunya hyperinflation. Okay, maksudnya harga barangan semua itu telah meningkat dengan sangat dahsyat, di mana wang kertas mereka telah menurun dengan sangat dahsyat sebab berlaku cetakan secara besar-besaran. So, ia tidak berlaku di Malaysia. Ya, dia tidak pernah berlaku. Kalau kata inflasi yang secara biasa, itu biasa berlaku, tetapi hyperinflation belum lagi lah berlaku di Malaysia up to this point. So, apabila berlakunya hyperinflation, dia bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani lah sebab hyperinflation ni berlaku bermaksud harga barangan terus meningkat tanpa kawalan. Dan selalunya didorong oleh mata wang yang nilai telah menyusut. So di situ kerajaan perlu bertindak lebih pantas dengan mengurangkan cetakan wang yang berlaku dalam negara tersebut. Dia kena kurangkan the circle of fiat currency in the country. So bila wang itu makin sukar diperolehi, harga permintaan terhadap produk-produk akan berkurangan dan hyperinflation itu berjaya dikurangkan. Okay. Itu jawapan saya ya. So tiada lagi lah hyperinflation. Mungkin kalau ada pun taklah mild sajalah dulu tahun 80-an. Tetapi sekarang ni tak ada. Sekarang ni kalau COVID-19 saya lihat kebaikannya adalah kita lihat inflation menurun. Harga minyak petrol di Malaysia pun agak murah sekarang ni. RM1.50 je. Lebih rendah pada itu. Disebabkan tak banyak orang bergerak ataupun terjejas industri minyak dan lain-lain lah. The principles of personal decision making are people will face trade-off. The cost of something is what you give up is to get it. Rational people think at the margin. People respond to the incentive. So ini adalah antaranya lah. And then it can make them better off. Market is usually good way to organize the economic activity, and the government can sometimes improve the market outcomes. Kita dah nak habis. The principles of the economy as a whole are the country's standard of living depend on its ability to produce the goods and services. So Excuse me. yes, sila. Dokter. Ya. Saya nak tanya. Adakah Malaysia mengalami penurunan penawaran dan permintaan dan bagaimana kerajaan Malaysia pulih dari keadaan tersebut? Yes, kita melihat pada senario semasa kerajaan Malaysia memang mengalami penurunan dari segi permintaan ekspornya negara Malaysia sendirilah. Contohnya palm oil, getah meningkatlah. Palm oil ataupun barangan electrical sebab Malaysia adalah pengeksport
produk-produk electrical, semiconductor, dan mengikut trend semasa, even minyak petroleum juga, iaitu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar, juga berlakunya pengurangan permintaan daripada negara luar. Sebab permintaan ini berkaitan dengan keadaan negara sesuatu itu. Kalau negara itu dalam keadaan dalam keadaan tenat disebabkan COVID-19, rakyat macam inilah yang saya katakan, wabak COVID-19 telah menyebabkan banyak negara yang kehilangan pendapatan yang besar sebab kebaikan negara mengambil dasar sikap lebih berjimat cermat menguruskan apa yang mereka ada. Okey. Jadi kalau kata soalan itu tadi, saya saya yakin kerajaan Malaysia sekarang ini memang mengalami juga masalah ni dari segi ekspor. Dari segi kita semua, kami semua rakyat di sini, dia bergantung pada permintaan itu bergantung pada jenis pekerjaan lah. Kalau dia pekerja swasta, saya rasa mereka takut untuk berbelanja sebab takut hilang pekerjaan pada bila-bila masa. Tapi bagi kami yang bekerja di government sector, macam saya sendirilah bekerja di government sector, public sector, kami punya kebimbangan itu tidaklah terlalu tinggi sebab gaji akan tetap masuk setiap bulan. Sebab itulah kestabilan yang diberi kepada pekerja-pekerja awam berbanding yang mereka bekerja swasta. So itu pandangan saya lah untuk soalan tersebut. Sir, can I ask some question? Yes. So what's your opinion about the best strategy to increase our economic during the pandemic, sir? Can you repeat? What's your opinion about the best strategy to increase our economic during the pandemic like this? Okay. In our case, I believe in Indonesia as well, kita dah memperkenalkan pelbagai jenis strategi. All the plans to help to boost economy. So in Malaysia, we have Prihatin. Okay, kita ada dasar Prihatin. Like those yang affected, hilang pekerjaan, kita bagi bantuan kewangan. Ataupun kita bagi kilang-kilang ni supaya mereka jangan berhentikan pekerja mereka tetapi mereka dibayar gaji separuh. And mereka tidak perlu bekerja lah 2 minggu diorang bekerja, 2 minggu diorang tak bekerja, tetapi dibenarkan membayar gaji separuh sebab company pun dalam keadaan pasar tenat, mereka perlu mengurangkan operasi kos dan sebagainya. So sebenarnya di peringkat kami di Kerajaan Malaysia, sebenarnya kerajaan telah membantu pelbagai golongan, bukan hanya golongan atasan tetapi pada golongan B20, B40, golongan yang paling besar adalah golongan ini dan golongan yang bawahnya adalah golongan yang pendapatan kecil sebab kita faham dan bantuan yang kerajaan berikan ini adalah bersifat monetary sebab contoh bila kerajaan bagi bantuan RM500 kepada rakyat, apa rakyat akan buat? Dia akan guna RM500 tu untuk berbelanja bukan untuk menyimpan. So bila kerajaan membelanjakan wang yang telah diberikan oleh kerajaan untuk berbelanja, ia akan boost up aktiviti ekonomi. GDP kita akan maintain dengan lebih baik. So akhirnya kerajaan tetap akan dapat balik imbuhan itu. So kerajaan akan dapat balik kebaikan itulah. So mereka beri duit kepada rakyat, rakyat guna duit itu untuk berbelanja, peniaga akan untung banyak, kerajaan akan dapat collect income tax yang lebih tinggi. Contohlah macam tu. Okay, so itu yang berlakulah sebenarnya sekarang. Okay? Thank you, sir. Okay, welcome. Permisi dokter, saya mau nanya. Sila. Sorry, sir. Bagaimana cara Malaysia mampu mempertahankan dan mengatasi dari merosotnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini? Okey, untuk soalan itu, kerajaan Malaysia ada memperkenalkan pelbagai jenis insentif plan untuk rakyat Malaysia. Dan insentif itu berterusan sehingga hari ini, seperti semalam. Okey, contohnya, kita memperkenalkan dasar moratorium. Pada 6 bulan pertama apabila COVID melanda, kita secara automatik semua rakyat Malaysia yang mempunyai loan rumah atau loan peribadi tidak lagi perlu membayar loan bulanan untuk tempoh 6 bulan. Sebab dikuatiri ramai yang terjejas pekerjaan, jadi syarat itu telah diberi kepada semua, tak kira lah pekerja kerajaan ke atau kerja swasta. Okay. Tetapi pada gelombang kedua yang baru tamat bulan lepas kerajaan tidak lagi memberi secara automatik kepada semua yang mana mereka boleh menangguhkan moratorium pembayaran semula duit rumah, duit kereta dan sebagainya. Dia boleh dipilih, dia hanyalah untuk golongan yang terpilih yang membuat permohonan rayuan.
Contohnya dia mungkin adalah seorang peniaga, lepas tu bisnes dia lingkup, bisnes dia tutup sebab COVID-19, jadi dia tak mampu nak bayar sesuatu kan kepada kerajaan. So kerajaan boleh bantu di situ. Menambahkan lagi dia punya term untuk COVID. Dia punya tambah dia punya term lah supaya dia tak perlu nak bayar. Tapi macam saya dah start kena bayar rumah starting this month. Contoh dan sebenarnya ada banyak lagi program-program yang dibuat kerajaan. Yang terbaru semalam, semua bekas-bekas pelajar mahasiswa universiti diberi penangguhan untuk membayar semula tabung pendidikan, PTPTN. Sebab di Malaysia, semua pelajar-pelajar universiti bila nak sama belajar, mereka akan menggunakan tabung PTPTN yang mereka simpan sejak kecil. So, PTPTN ni macam satu akaun yang akan memberi dividen yang baiklah kepada pelajar-pelajar. So, jadi bila mereka belajar, mereka berhutang kan kepada universiti. So untuk 6 bulan pertama selepas ini, pada masa kini tidak lagi perlu membayar semula bayaran PTPTN. Dia akan bayar balik pada tahun depan selepas ekonomi pulih. So itu lagi dasar kerajaan yang kerajaan buatlah di Malaysia. Thank you Thank you. Okay, ada soalan lagi? Sorry, sir. Yeah. I want to ask you, what is Yeah. the difference between inflation and deflation? Inflation is happening when there is a sustainable increase in the price of goods and services, which means that harga barang tu naik over time. Dia bukan naik turun. Itu fluctuation. Itu normal berlaku pada jenis-jenis barang lain. Tapi inflation, dia naik semakin mahal. Contohlah, kalau dulu zaman saya belajar, kalau saya order nasi goreng USA. Nasi goreng USA ni dia ada telur, dia ada daging merah, contoh RM3.50. Tapi sekarang ni nasi goreng USA RM7. So itu adalah kesan inflasi. Okey, dalam tempoh 15 tahun, itulah peningkatan harga barang yang berlaku pada produk makanan. Sebab itu, kalau dulu zaman saya belajar 1990-an, okey, zaman sekolah rendah, saya bagi duit belanja pada anak saya cuma 50 sen. 50 sen dapatlah makan nasi lemak sebungkus dengan air. Tapi untuk masa kini, saya bagi anak saya duit belanja. Anak saya yang baru darjah 2. Saya bagi dia duit belanja sama ada RM4 atau RM5 sehari. So you can imagine the differences daripada 50 sen kepada RM5. Ini value dalam bentuk RM lah. Disebabkan apa? Sebabkan harga barangan yang semakin mahal. Mengikut garis masa. Deflation adalah di mana keadaan berlakunya penurunan harga barangan yang semakin lama semakin teruk. Yang ini berlaku pada petroleum. Okay, sebab satu, bila berlaku COVID-19, orang tak banyak guna kenderaan untuk keluar. Semua diperintahkan keluar, duduk dalam rumah, bekerja di rumah. So berlakunya lambakan petroleum. Lambakan petroleum itu akan menyebabkan harga barang itu akan menurun dan harga petrol itu akan terus menurun. So itu dipanggil sebagai deflation. Deflation ni jarang berlaku. Dia jarang berlaku berbanding dengan inflation. Ada? Okay, thank you. Soalan lain ada lagi? Thank you, sir. Mister, sorry. Ya. Saya dengar. Gimana sih di Malaysia itu kan lagi pandemi. Kebijakan-kebijakan apa di sana yang diberlakukan agar ekonominya itu terseimbang gitu? Okey. Keseimbangan dalam ekonomi ya. Okey, sebenarnya di Malaysia kami pun menghadapi situasi politik yang agak kurang stabil. Ramai yang cuba mendapatkan majoriti undi yang nak bentuk kerajaan baru. Dan gelombang ketiga yang berlaku di Malaysia pun ada kaitan dengan pilihan raya yang berlaku di Sabah, di Borneo. Sebab gelombang ketiga ni berpunca di Sabah. Sabah adalah salah satu negeri di Malaysia tapi terletak di Borneo. So, kes COVID yang tinggi itu menyebabkan ramai orang pergi ke sana, pengundi, ahli-ahli politik dan mereka balik semula ke Semenanjung dan berlakulah penyebaran wabak virus COVID-19. Jadi, untuk balik pada soalan tu tadi, bagaimana Malaysia mengimbangi dan sebagainya, terutamanya berkaitan dengan kehidupan lah rakyat supaya rakyat kehidupan yang okey. Apa yang kami dapati ketika zaman COVID-19 ni, yang kaya terus menjadi terus kaya bagi sebilangan orang, yang miskin terus berada dalam himpitan kemiskinan. Yang ini kita tak nak lah. So sebab tu dasar-dasar yang berkaitan dengan pengimbangan supaya kita nak kurangkan gap
antara yang kaya, yang terlalu kaya dan yang terlalu miskin tu kita boleh lakukan menerusi dasar pendidikan. Itulah kenapa tujuan universiti saya ditubuhkan, Universiti SIR ditubuhkan. Universiti SIR adalah merupakan universiti yang paling besar di Malaysia, Universiti Tok Haji Mara. Dan hanya golongan Bumi Putra saja yang dibenarkan masuk. Maksudnya kaum-kaum lain selain Bumi Putra, iaitu penduduk asal Tanah Melayu, tidak dibenarkan masuk Universiti Tok Haji Mara. Contohnya kaum Cina, kaum India, mereka tidak boleh masuk Universiti Tok Haji Mara. Okey? Nombor satu. Kedua, untuk Universiti Tok Haji Mara, yuran pengajian pelajar ditanggung hampir 60% ke 70% disubsidi oleh kerajaan. Jadi, kalau sebenarnya kos pendidikan di universiti satu semester lebih kurang contohnya RM2,000, pelajar di kampus UiTM tempat saya bekerja hanya membayar RM400. So mereka dapat penjimatan RM1,600. Sebab setiap pelajar yang memasuki UiTM, mereka telah pun diberi subsidi yang sangat besar. Okay? Sebab the ideas of penubuhan universiti ini adalah untuk membantu golongan sukar, golongan-golongan susah yang tidak mendapat menjawab peperiksaan dengan baik ketika zaman sekolah tetapi mereka nak belajar di universiti. Kita nak ubah mereka punya nasib menjadi golongan profesional. So kita bagikan peluang untuk mereka sama belajar di universiti. Itulah asal-usul sejarah penubuhan universiti SIR. Jadi, daripada dasar pendidikan itu, kita bagi mereka pendidikan tinggi, kita bagi peluang mereka untuk sama belajar di pendidikan tinggi. Mereka keluar dengan hutang yang kurang. Sebagai graduan universiti, mereka tidak berhutang banyak sebab mereka punya kos pengajian yang termurah di Malaysia. Kita mengharapkan mereka dapat kerja yang bagus dan akhirnya mereka akan jadi golongan yang akan mengurangkan, mereka akan menjadi golongan profesional yang akan mengurangkan gap antara yang terlalu kaya dan juga terlalu miskin. Okay, kita nak besarkan golongan pertengahan ini. So inilah yang dibuat oleh kerajaan menerusi pendidikan, memberi pendidikan yang terbaik dengan subsidi untuk golongan Bumi Putra yang layak supaya golongan ini dapat menjadi golongan pertengahan yang memiliki pendapatan yang lebih baik, seimbang dan akhirnya menutup kelemahan dari segi jurang pendapatan yang besar antara yang terlalu tinggi pendapatannya yang terlalu sikit pendapatannya. So itu antara satu cara yang dibuatlah yang saya boleh jawab. Ada lagi soalan? I have one more question, sorry. Okay, sila. Let me go first. What do you think about the Malaysian government helping the other citizens? Does it affects the economics in the Malaysia? Because in Indonesians, the government helps very little for the citizens. Yeah. Okay. So I believe that every countries, every state government, every government have their own capability or limits. Like in your case, I know Indonesia is a very huge country with huge population. Senang cerita lah, jemaah haji Malaysia cuma 30,000 yang dibenarkan setahun. Ini sebelum COVID Tetapi Indonesia 200,000 something. So you can see the difference of nisbah populasi Malaysia dan juga Indonesia. Jadi bila negara itu sangat besar, semestinya pendapatan kalian sebagai sebuah negara pun sangat besar. Tahun lalu saya rasa saya baca dalam surat khabar, kalian punya pendapatan negara telah pun mencecah trilion USD. So maksudnya sebab apa? Sebab kalian mempunyai pulau yang besar, mempunyai penduduk yang ramai, semestinya pendapatan pun besar. Tetapi bagi sebuah negara yang memiliki rakyat yang sangat besar, okay, walaupun pendapatan negara itu besar, tidak semestinya mampu memberi bantuan yang banyak pada semua orang. Sebab agihan itu akan jadi lebih kecil. Jadi kalian berkongsi agihan itu. Agihan itu mungkin besar tapi sebabkan penduduk yang terlalu ramai, agihan itu akan nampak kecil. Tetapi di Malaysia, mungkin pendapatan kami tidaklah mencapai trilion. Kerajaan memperkenalkan bantuan. Tetapi sebab rakyat Malaysia tidak begitu ramai, jadi bantuan itu nampak lebih besar pada kami. Contohnya bantuan RM600, bantuan RM1,000 lah, bantuan RM800 lah. Jadi nampak value tu dengan nilai yang itu kita memang cukup untuk belanja, makan, minum untuk 2-3 bulan. Beli bahan dapur contohnya. Saya ada beberapa rakan-rakan di Indonesia yang dah bekerja. Yang saya kadang-kadang saya kontak mereka ataupun saya WhatsApp mereka. Saya selalu tanya macam mana keadaan di Indonesia. Yalah, mereka kata bantuan tu ada tapi agak sukarlah untuk kita lihat satu untuk dapat yang banyak tu for sure susah lah sebab rakyat ramai kan. Jadi it is a struggle of each of the economy of the government to help the nation. So bagi kita sebagai rakyat,
ini adalah fasa yang sangat membimbangkan lah. Kita sendiri kena lihat balik. Sebab itu dasar pendidikan tu penting. Macam kami di Malaysia, di tempat saya bekerja, kita lihat masalah pengangguran semakin meningkat. Dengan lebih-lebih lagi masalah COVID-19 yang semakin teruk. Jadi kita percaya sekarang ni antara agenda penting sebagai universiti untuk memastikan graduan mereka boleh dapat kerja adalah graduan perlulah diberi pengetahuan yang lebih tentang dunia perniagaan. Okay, kita tekankan entrepreneurship sebagai subjek yang sangat penting pada graduan universiti kami. Sebab kita percaya kalau graduan tu boleh mencari side income daripada perniagaan, ditambah juga kalau mereka bekerja di mana-mana, kehidupan mereka lebih stable. Okay, jadi bagi saya sekarang ni kerajaan mereka telah pun buat yang terbaik di Malaysia, memberi pelbagai bentuk bantuan, cuma dia datang dengan satu bentuk harga, iaitu hutang. Hutang negara ini bukan ditanggung oleh rakyat masa kini, tetapi rakyat masa akan datang. Mereka yang akan menanggung kesan daripada apa kerajaan buat hari ini. Yalah, kerajaan bagi bantuan kerajaan 100 juta, tapi duit tu datang dari mana? Berhutang. So bermaksud pada masa akan datang, kerajaan tidak lagi nak boleh berbelanja dengan besar. Kerajaan mungkin tidak lagi nak menambahkan jumlah pekerja sektor awam sebab mereka perlu membayar hutang itu semula. So kesan itu akan datang kemudian. Tetapi inilah keadaan yang terpaksa dilakukan oleh kebaikan negara sebab keadaan sekarang ini agaklah mencemaskan selagi kita tidak menemui vaksin untuk COVID-19. Okay, ada lagi soalan? Okay, thank you very much, Mr. Welcome. Alright. Saya Pak. Ya. Tadi kan bab. Silakan. Bagaimana dengan perdagangan Indonesia? Apakah mempengaruhi equilibrium di Malaysia, Mister? Bagaimana keadaan di Indonesia? Bagaimana dengan perdagangan Indonesia? Apakah mempengaruhi harga equilibrium di Malaysia, Mister? Okey, perdagangan di Malaysia. Okey, kalau kita sebut perdagangan trade, international trade. So semestinya sebenarnya kalau segi perdagangan antarabangsa, ia masih berlangsung sebab kita masih memerlukan barang-barang tersebut. Saya percaya di kalangan negara ASEAN, antara Malaysia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand, Malaysia, Brunei dan dan selainnya lah daripada kelompok kita sebagai negara ASEAN, perdagangan itu masih berlaku secara mungkin tidaklah secara mungkin perdagangan itu merosot semestinya sebabkan permintaan berkurangan, tetapi itu tak berlaku sebab selagi adanya permintaan, maksudnya ada lagi pengeluaran. Okey, jadi kalau saya nak kaitkan dengan harga, memang ada penurunan harga lah sebab bila permintaan itu berkurangan, when the demand is lesser, the seller need to reduce the price. Sebab kalau ikutkan pada paksi equilibrium pun dia akan turun kan. Jadi memang the good things from this events of COVID adalah kita lihat lebih banyak harga-harga barangan yang ditawarkan dari segi negara luar kepada negara kita ditawarkan pada harga yang lebih murah lah disebabkan permintaan berkurangan. Sebab kalau dia letak harga yang tinggi, rakyat tidak akan beli. Pada ketika ini, ramai yang takut untuk berbelanja sebabkan mereka tidak pasti, pekerjaan mereka mungkin boleh hilang pada bila-bila masa. So ramai orang bertindak untuk fokus kepada saving. Tetapi bagi sebuah negara, kelangsungan pembelanjaan itu sangatlah penting. Kalau tiada pembelanjaan, ekonomi kita akan collapse. Okay, ekonomi kita ni bergerak, dia punya cash flow tu bergerak daripada satu unit kepada satu unit lain. So, sebenarnya apabila kerajaan memberi bantuan kewangan kepada rakyat, rakyat akan gunakan balik wang itu untuk berbelanja. Dan bila berbelanja, berlakulah pengaliran wang masuk dan keluar dan memberi bantuan dan bila berlakunya pembelanjaan itu, industri-industri dalam negara itu akan terus hidup sebab berlakunya permintaan, ada pembelian. So apa dasar yang kerajaan buat sekarang ni? Bila kerajaan bagi duit, bantuan, bermaksud tujuannya adalah untuk membantu balik, memulihkan ekonomi. Bukanlah maksudnya macam dia beri bantuan kepada rakyat, rakyat berbelanja tapi sebenarnya kerajaan tak dapat apa-apa. Bukan. Kerajaan juga masih mendapat manfaat daripada pembelanjaan rakyat di mana ekonomi kita akan terus berfungsi. Sebab kalau semua rakyat tidak mahu berbelanja, masa itu ekonomi kita akan collapse sepenuhnya. Akan runtuh. Okey, jadi bahaya di situ Alright, dipersilakan soalan lain. Izin bertanya, Mister. Ya. I want to ask. Dampak ekspor Bagaimana cara
Okey, sila. Ada dua orang tanya di sini. Boleh tanya seorang. Dampak ekspor sama impor dari inflasi itu apa ya? User, Okey, ekspor Malaysia import sebenarnya tidak terjejas. Okey, saya dah tengok laporan pun. Tidaklah terjejas banyak kecuali barang-barang tertentu lah, melihat pada kepentingan penggunaan produk tersebutlah. Kalau kata sekarang ni rakyat Malaysia dia utamakan produk-produk yang necessity, iaitu keperluan utama. Contohnya barang makanan, okey. Atau kalau kata produk-produk yang hanya melibatkan untuk untuk penggunaan yang tidak penting seperti produk-produk alatan-alatan dan sebagainya, mungkin itu ada pengurangan lah semestinya, sebab semuanya bergantung pada kepentingan produk itu kepada penggunaan aktiviti harian. So untuk masa kini saya melihat rakyat mula berjimat cermat, hanya fokus pada barangan bersifat makanan. Sebab tu ketika diambang apabila kita berlaku keadaan COVID-19 ni, ada beberapa sektor yang masih terus bertahan, yang tidak mengalami tempias yang teruk. Contohnya sektor makanan. Sebab manusia perlukan makanan untuk teruskan hidup. Kita terus membeli makanan. So, rata-rata produk-produk makanan tetap habis. So, itu yang berlaku. Yang kedua, education sector. Walaupun dalam keadaan ekonomi gawat, orang masih datang pergi belajar. Pergi masuk universiti. Okey, yang mana hilang kerja, mungkin mereka dapat pampasan, mungkin mereka menggunakan pampasan itu untuk sambung belajar. Sebab keadaan ekonomi Malaysia ni bukan berlaku pada tempoh yang selama-lamanya. Dia akan pulih semula pada satu hari nanti apabila kita menemui vaksin tersebut. So, bagi orang tertentu, bila mereka hilang pekerjaan, mereka boleh gunakan waktu ini untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya buat master atau PhD. Sebab mungkin mereka percaya the next 2 or 3 years, ekonomi akan kembali pulih. Ketika itu, mereka punya pasaran diri akan lebih meningkat. Sebab mereka dapat meningkatkan pendidikan. Jadi sebenarnya ada sektor yang terjejas teruk, ada sektor yang tidak terjejas teruk. Itu yang berlaku secara relatif. Okay, lagi soalan? Terima kasih, Mr. Ya, sama. Mister, mau nanya, bagaimana cara meningkatkan permintaan konsumen di Malaysia? Permintaan ni dia bergantung kepada strategi daripada setiap seller lah, setiap penjual-penjual lah. So kalau di Malaysia ni, macam saya katalah, kita perkenalkan income tax reduction sebanyak RM1,000 bagi rakyat Malaysia yang melancong dalam negara. Sebab sekarang ni rakyat Malaysia tak boleh melancong di luar kan, semua dah tutup kan. So sebelum ni tidak diperkenalkan, tapi tahun ini diperkenalkan. Jadi ia akan meningkatkan lebih banyak orang Malaysia yang melancong, yang membantu, memberi support industri pelancongan tanah air. Sebab sebenarnya sektor yang terjejas teruk juga dalam sektor pelancongan. Hotel-hotel menjadi kosong, tak ramai orang melancong kan. Tapi sebabkan pengenalan RM1,000 pengacuan cukai ini, saya sendiri lihat ramai orang, terutamanya golongan-golongan belia yang muda yang baru habis bekerja, yang baru bekerja 5-4 tahun, yang dah ada pendapatan yang baik, mereka memang mengambil peluang untuk melancong di pelbagai tempat pusat perbelanjaan. Jadi sekurang-kurangnya dia membantu sektor pelancongan lah untuk terus hidup. Walaupun sebenarnya in reality, in Malaysia begitu banyak hotel-hotel 4-5 bintang tutup. Bisnes tutup lingkup bankruptcy. Tetapi yang mana yang bertahan itu bertahan lah. Jadi sebenarnya adalah satu keadaan yang agak menyedihkan lah. Sebenarnya ramai orang hilang kerja, ada yang juga dapat maintain pekerjaan. Jadi permintaan orang ramai ni sebenarnya bergantung kepada keperluan masing-masing. Kalau kita ada kelebihan pendapatan yang lebih baik, macam saya sendiri adalah pejabat awam, pendapatan saya tidak terjejas. Saya kerja di sektor awam. Jadi mungkin saya boleh membantu dari segi, macamlah saya ada beberapa kenalan pelajar-pelajar universiti. Ketika ini mereka menjual produk-produk yang diyakinilah produk-produk yang untuk kesihatan. Jadi saya bantulah belikan produk mereka. Sebab saya ada pendapatan yang lebih, jadi saya bantu pelajar-pelajar yang membuat perniagaan sampingan. Jadi saya rasalah kalau soalan itu, permintaan memang bergantung kepada keupayaan kewangan masing-masing. Okay? Okay, thank you. Mister, Ya. izin Yes, bagaimana peningkatan ekonomi pembangunan terhadap pariwisata di Malaysia pada pandemi seperti ini? Terima kasih. Okey, pembangunan di Malaysia masih berterusan. Untuk pengetahuan kalian, kami masih lagi meneruskan pembangunan kedua tertinggi di dunia selepas Dubai. Okey, kita ada satu menara yang lebih tinggi daripada apa-apa menara di dunia kecuali Dubai lah. Kami kalau menara tu siap, dia akan jadi yang kedua tertinggi di dunia. Okey, ini satu persoalan yang memain berfikiran rakyat. Sebab rakyat merasakan itu adalah satu projek yang agak kurang
tepat. Ketika zaman sekarang ni ekonomi melihat kepada kesusahan rakyat, sepatutnya duit itu dibanyakkan dari segi bentuk pembangunan yang boleh meningkatkan lagi peluang pekerjaan. Tapi kita masih teruskan dengan bangunan tertinggi, kedua tertinggi di dunia itu. So dia ada both pro and cons. Okay, jadi sebenarnya kalau kata pembangunan bagi certain projek pembangunan mega itu diteruskan, tetapi ada juga projek pembangunan itu ditangguhkan. Contohnya projek kereta api laju yang menghubungkan China, Thailand, Malaysia, Singapura, melibatkan ratusan bilion. Yang itu ditangguhkan buat sementara sebab kita lihat dia tidak lagi penting buat masa kini. Okey, jadi jadi di sini saya rasakan untuk jawapan soalan itu, pembangunan itu pun juga dipilih oleh pemerintah. Pemerintah akan tengok mana yang lebih penting, yang mana yang memberi kesan yang baik. Mungkin pembangunan projek bangunan tertinggi itu telah mencipta banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, sebab itu diteruskan. Tetapi mungkin projek yang melibatkan kereta api laju China itu ditangguhkan kerana daripada segi agreement yang dibuat, mereka perlu menggunakan tenaga kerja daripada China. Jadi saya rasa itu agak tidak berapa tepat pada masa kini. Rakyat kita sendiri berada dalam keadaan susah. So sebab itu ia ditangguhkan. Jadi kalau kata pembangunan, kita memilih kepada keadaan yang sesuai, yang berpotensi. Ini jawapan saya lah. Okey? Izin bertanya, Mister? Ya, sila. Bagaimana Malaysia tetap melakukan pembangunan tersebut di tengah-tengah pandemi seperti ini? Terima kasih. Ya, remember this. Okay, setiap pendapatan yang kerajaan ada bukanlah sepenuhnya daripada pendapatan daripada contohnya income tax contohnya. Kita juga mendapat pelaburan langsung asing daripada luar negara. Okay, sebab itu FDI, Foreign Direct Investment ataupun pelaburan langsung asing juga mainkan peranan dalam pembangunan sebuah negara. Jadi macam Malaysia, kita lihat kita memang ada beberapa deal mega project lah dengan kerajaan daripada luar. Kita ada beberapa deal dengan negara luar untuk pembangunan di Malaysia. Jadi saya rasa lah untuk masa kini apa yang saya ketahui, ada pembangunan yang diteruskan, projek-projek besar itu diteruskan. Ada projek-projek besar itu yang ditangguhkan terlebih dahulu memandangkan keadaan yang tidak sesuai sekarang ini dengan keadaan COVID dan sebagainya. Sebab bila disebut COVID, bukan Malaysia sahaja tempias, ini melibatkan seluruh dunia, seluruh negara di seluruh dunia. Jadi kita fahami, di situ pembangunan ada sedikit terjejas ataupun terbantut lah. Jadi kalau kerajaan tidak mampu untuk meneruskan pembangunan itu, dia tidak akan buat. Dia tidak boleh teruskan. Kalau diteruskan nanti dia akan mengalami masalah wang yang tidak mencukupi, lalu menjadi terbengkalai. Kita tak nak benda itu berlaku. Tapi kerajaan, okey, sekarang ni macam ni lah. Saya melihat, bila kita sebut belanjawan, suatu belanjawan negara itu, dia ada belanjawan untuk pembangunan, dia ada belanjawan untuk operasi. So, belanjawan untuk pembangunan penting ketika ekonomi tengah mengembang. Contohnya, bila ekonomi kita tengah bagus dan sebagainya. Jadi, dalam keadaan sekarang ini, belanjawan terhadap operasi lebih penting daripada belanjawan terhadap pembangunan. Operasi ni maksudnya adalah seperti penambahbaikan infrastruktur, penumbuhan industri kecil, yang mana benda ni semua boleh meningkatkan lagi peluang pekerjaan, pendapatan kepada rakyat. Jadi untuk belanjawan negara sekarang ini, saya rasalah untuk tahun yang akan datang, tahun belanjawan 2021, kerajaan akan meletakkan belanjaan yang lebih besar kepada pembelanjaan operasi. Sebab itu lebih penting dan signifikan kepada rakyat sekarang berbanding kepada belanjawan pembangunan. Okay? So kalau kata bagaimana mereka boleh finance, itu semua berkaitan dengan kekuatan kerajaan sekarang adalah berdasarkan apa yang mereka dapat balik daripada rakyat lah, iaitu income tax, business tax dan sebagainya. Jadi kalau perolehan itu kecil pada tahun ini, maka bertambah kuranglah peruntukan yang diberikan kepada pembangunan dan juga peruntukan kepada operasi. Okay? Itu yang akan berlaku. Permisi, Mister mau tanya. Alright. Sebelumnya saya Tiffany, saya mau bertanya, apakah pariwisata itu juga salah satu penunjang ekonomi di Malaysia? Dan ini kan kalau iya, ini kan sedang pandemi. Terus kayak misalkan banyak akses-akses yang mungkin ditutup, saya nggak tahu. Nah jadi itu bagaimana di sana? Terima kasih. Boleh repeat industri apa? Pariwisata. Itu dalam bahasa dipanggil apa ya? In English? Pariwisata. Aha. Aku tourism.
Tourism Yes, sector. tourism. Ya, betul. Sebab tu saya katakan sektor tourism antara sektor yang paling terjejas teruk. Okey, dan bayangkan Malaysia telah melakukan pelbagai perancangan sebab tahun ini adalah tahun melawat Malaysia. Malaysia 2020, Visit Malaysia 2020, tetapi terpaksa ditangguhkan kepada tahun berikutnya, tak tahu bila. Disebabkan kita telah menutup laluan udara, kita tutup border kita tak benarkan pelancong luar masuk kecuali golongan-golongan yang dibenarkan masuk adalah pekerja-pekerja mahir ataupun keluarga ataupun yang berkaitan dengan itulah. Tetapi pelancong-pelancong asing memang tidak lagi dibenarkan masuk di dalam negara Malaysia disebabkan COVID. Sebab kita nak mengurangkan penyebaran virus itulah di dalam negara. Jadi sekarang ni sektor industri tourism di Malaysia memang agak tenat. Memang agak tenat disebabkan bila tiada orang datang luar, orang Malaysia pun tak boleh nak pergi melancong. You can imagine. Sebab tu ramai orang dalam sektor perhotelan telah hilang pekerjaan dan begitu banyak hotel di Malaysia yang terpaksa dilelong. Saya pernah baca dalam satu dalam satu WhatsApp tu, banyak hotel 4-5 bintang terpaksa dilelong sebab mereka tidak lagi mempunyai keupayaan untuk meneruskan perniagaan itu. Jadi jawapan yang sama yang saya bagi tadi, untuk mengurangkan impak COVID-19 kepada industri hotel di Malaysia, kerajaan mempromosi pelancongan melalui dalaman. Sebab itu rakyat Malaysia sendiri yang sepatutnya menyokong industri pelancongan yang pergi melancong di dalam negara. Dan itulah berlakunya satu yang saya kata tadi, income tax, tourism, pengecualian teks untuk mereka yang melancong di dalam negara sebanyak RM1,000. So umpamanya kalau kalian duduk di hotel 4 bintang dengan kos 400, lepas tu melibatkan juga perjalanan, contohnya naik kapal terbang. So kalian boleh gunakan resit itu untuk dapatkan pengecualian cukai sebanyak RM1,000 maksimum. Itu menyebabkan ramai rakyat Malaysia mengambil peluang melancong di dalam negara. Dan dia membantu industri pelancongan untuk bernafas. Sekurang-kurangnya dapat hiduplah. Sebab bila ada orang datang, mereka dapatlah pendapatan kan. Sebab mereka bergantung kepada orang yang datang kepada premis mereka. So itu caranya lah mereka buat untuk membantu sektor perhotelan. Okay, saya harap dapatlah memberi sikit sebanyak input dekat situ. Ya, baik, terima kasih. Alright, so kita dah selesai. Actually yang ini adalah kesimpulannya yang saya nak simpulkan daripada slide ini. The principles of economy as a whole are a country's standard of living depend on its ability to produce goods and services. Okay, betul. So keupayaan, okay. Taraf hidup rakyat yang baik bergantung kepada kebolehan sebuah negara itu menghasilkan produk mereka dengan baik. So kalau kalian lihat negara maju, apa menyebabkan negara maju itu kita lihat rakyat mereka mempunyai taraf hidup yang baik? Sebab negara itu memiliki teknologi yang canggih. Contohnya Japan, teknologi yang bagus, mereka mempunyai teknologi pemeriksaan yang bagus, mereka mempunyai kepakaran yang tinggi. Jadi rakyat mereka pun memiliki pendapatan yang lebih baik. Contohnya Jerman, negara architecture. Itu nombor satu. Price rise when the government print too much money. Ini boleh berlaku. So bila kerajaan bila kerajaan memperkenalkan banyak bantuan, stimulus package untuk membantu menangani isu pandemik, mereka akan print lebih banyak duit. Bila mereka print banyak duit, inflasi itu boleh berlaku. Tetapi kalau kerajaan print banyak duit, bantu rakyat, tetapi rakyat tidak gunakan duit itu untuk berbelanja, inflasi itu akan kuranglah, dia akan kurang berlaku. Jadi kadang semasa sekarang ini, memang kerajaan print banyak duit sebab mereka perlu memberi bantuan. Tetapi rakyat juga menggunakan duit itu secara berhemah, membeli barang-barang yang sepatutnya untuk macam contohnya barang makanan dan sebagainya, dan akhirnya beberapa sektor di dalam ekonomi Malaysia masih lagi boleh bertahan. Contohnya sektor makanan, sektor pembuatan, services masih lagi boleh bertahan. Tapi sektor-sektor lain yang macam melibatkan barang-barangan yang tidak penting seperti sektor produk seperti macam perabot rumah atau sektor perumahan. Orang tak beli rumah waktu kini. Walaupun harga rumah menurun sedikit, tapi orang takut nak beli rumah waktu kini sebab takut tak ada keupayaan nak membayar balik. Sebab nak beli rumah melibatkan pinjaman loan kan, yang menyebabkan jangka panjang. Jadi sektor perumahan di Malaysia ada penurunan sikit harga rumahnya. Jadi sektor-sektor ini agak berlakulah macam terjejas. Harga rumah itu semakin sebanyak dia menurun lah. Dan poin yang ketiga, society face a short run trade-off between inflation and employment. So ini biasalah dalam mana-mana di negara pun kita akan ada keadaan di mana akan berlaku sekejap inflasi, kadang-kadang akan berlaku sekejap employment. Dia bergantung kepada keadaan semasa.
situasi sekarang ini kita lihat lebih kepada unemployment instead of inflation. Sebab banyak aktiviti ekonomi terpaksa slow down ataupun terpaksa tutup, menyebabkan berlakunya pengangguran yang meningkat. Tetapi inflasi kurang sebab orang tidak lagi berbelanja sebanyak seperti keadaan ekonomi yang waktu gitu-gitu dalam keadaan yang baik lah, seperti tahun lalu dan sebagainya. Okay? Jadi inilah sebenarnya principle of economics yang nak disampaikan. Ada lagi soalan-soalan yang tanya, saya bagi okay, ataupun kita boleh tutup kita punya sesi ini. Iya, Dr. Abdul, ini anak-anak sangat tertarik ya, mahasiswa mereka sepertinya masih ada satu pertanyaan yang mau disampaikan oleh Made Bagus Anggara. Made, ya, Bu. silakan. Ya, silakan. Mister, mau nanya. Oke, silakan. Gimana keadaan ekonomi di Malaysia setelah kena dampak COVID-19? Apakah ada pemerosotan atau malah ada peningkatan ekonominya? Nah, itu pertanyaan yang pertama, Miss. Alright. Ya, yang kedua, kalau ekonomi di Malaysia meningkat, gimana kok bisa ekonomi di Malaysia itu bisa meningkat? Nah, itu, Mister. Oke, in reality lah, ekonomi Malaysia mencapai defisit negatif 8%. Yang terburuk sejak ASEAN Financial Crisis 1997, iaitu yang berlaku pada 20 tahun yang lalu. Kita pernah berada pada fasa kementerian ekonomi yang sangat teruk pada tahun 1997 dan 1998. Dan kalian boleh bayangkan pada tahun ini kami mengalami satu keadaan kementerian ekonomi yang jauh lebih teruk daripada keadaan itu. So, saya bagi satu perumpamaan yang mudah. Saya kata tadi adalah defisit negatif 6.6%. Saya tak ingat figure dia, lebih kurang lah, negatif 6.6%. Maksudnya, kalau kita lihat pada perumpamaan yang mudah, daripada 100 company, okay, 66% company itu dianggap macam tutup. Hanya berbaki daripada 66 macam berapa baki dia jadi 34, mana 34 company saja yang hidup. 66 dari company itu sebenarnya bermaksud dia tutup. Itu yang dimaksudkan dengan negative growth. Okey, ini yang berlaku di negara kami, dan kami punya negara antara yang terteruk, yang paling terjejas, yang paling teruk sekali sebenarnya di kelompok negara ASEAN kalau berdasarkan World Bank report dari segi kesan COVID. Tetapi walaupun itu berlaku, kita tidak boleh jadi pesimistik. Kita tak boleh jadi terlalu macam membimbang sebab kita kena terus positif. Kita kena terus memberi keadaan gambaran yang baik kepada rakyat supaya rakyat terus confident untuk berbelanja. Kalau kita beri keadaan yang menakutkan, rakyat akan takut berbelanja, ekonomi akan jatuh lebih dahsyat. Sebab itu kerajaan dari masa ke semasa mereka cuba memperkenalkan beberapa polisi yang membantu rakyat tetapi yang sama menggalakkan rakyat berbelanja supaya ekonomi itu akan terus sustain, akan terus berlangsung dengan baik. Jadi untuk pengetahuan kalian, kementerian ekonomi di Malaysia sebenarnya adalah antara yang terteruk di ASEAN. Seperti saya kata tadi, mencapai negatif persen dari segi economic growth. Tetapi kerajaan kami tidak terus berada dalam keadaan negatif. Kerajaan kami terus positif dari segi cuba menghasilkan polisi-polisi untuk membantu negara daripada terus berada dalam kemesyaratan. Dan dalam pada masa sekarang ini, saya lihat kerajaan tidak lagi memperkenalkan PKP untuk secara, walaupun kes kami sekarang sangat tinggi, tetapi kita tidak memperkenalkan PKP lah sebab kita tahu kalau kerajaan buat macam tu, that will be very hard for the government lah to help the people. Sebab kalian tahu bila PKP dilaksanakan untuk seluruh negara, okay, ekonomi kita akan back to keadaan yang seperti tadilah, negatif. Maksudnya rakyat akan hilang lebih banyak kerja. Jadi sekarang ni bergantung kepada rakyat, bergantung kepada kami semua untuk melakukan penjagaan yang lebih teliti lah, iaitu dari segi pemakaian mask, sanitizer, tidak perlu pergi ke kawasan crowd jika tidak perlu, fokus kepada jadi sekarang ni bergantung pada kami sebagai rakyat untuk jaga diri kami. So sebab kalau kerajaan jadi kerajaan tidak lagi boleh memaksa lah di situ, tapi kerajaan tetap mengenakan PKP hanya untuk negara-negara yang zon merah lah, yang memang ternyata menjadi pusat penyebaran COVID kan. Yang lain-lain tu kita masih berlakukan aktiviti secara normal. Okay.
Jadi itu menyebabkan ekonomi kita terus sustain lah. Kalau tidak nanti memang akan memberi kesan yang buruk. Itu jawapan saya. Terima kasih dokter. Ini satu lagi ya. Satu lagi Sekar Ayu, silakan. Silakan. Sekar Ayu mau bertanya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, sila. Pak, saya juga mau bertanya, Pak. Ya, Mister, ya. apakah saat ini Indonesia dan Malaysia masih menjalin hubungan perekonomian selama COVID ini? Adakah Malaysia masih lagi menjalani hubungan perekonomian dengan Indonesia, Malaysia semestinya selama dia COVID tak, ini? Ya, semestinya. Hubungan itu tetap akan berlangsung di dalam keadaan apa jua keadaan. Kita tidak tiba-tiba memutuskan berlakunya pergerakan barang-barangan, ekspor, import, kita bergantung antara satu sama lain. Sebab kita sebuah negara di bawah negara ASEAN, kita memang ada semangat yang kuat sesama kita untuk membantu sama lain lah. Sebab ini adalah semua kerjasama di bawah menteri-menteri di negara ASEAN untuk bergantungan antara satu sama lain. Okey, jadi tidak mungkinlah tiba-tiba disebabkan COVID ini langsung tiada ekspor atau import antara dua negara. Tidak sampai gitu sekali lah. Itu memang tidak berlaku di mana-mana keadaan pun. Okey, so kita masih bergantungan antara sama lain lah untuk ekspor dan import. Okey, kalau tidak macam mana saya baru pergi supermarket semalam, ada dia banyak je Indo Maggi dekat Aeon. Kalau tiada hubungan langsung, maknanya tiada lagi lah makanan daripada Indonesia kan dekat supermarket. So menunjukkan sebenarnya hubungan ekonomi itu terus berlangsung seperti biasa. Okey. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Alright. Baik, Dr. Abdul, ini mahasiswa Fakultas Ekonomi, sangat tertarik sepertinya ya dengan bahasan yang sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin mereka berikan, ingin masih banyak berdiskusi, tapi karena kita sudah dibatasi waktu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kami. Ini mudah-mudahan mereka juga sudah belajar sesuatu dari Dr. Abdul Rahim. Amin. Amin. Ya, itulah tujuannya. Saya pun sedang upaya untuk menyampaikan penyampaian saya supaya kalian boleh memahami dan mendapat sesuatu ilmu dari situ. InsyaAllah lah kita ada lagi banyak siri akan datang, mungkin kelas lain atau mungkin kelas yang sama, saya tak pasti. Tapi inilah tujuannya, kita berkongsi ilmu. InsyaAllah supaya kita sama-sama lah belajar di situ. Saya pun belajar daripada kalian. Saya pun belajar daripada pertanyaan kalian juga. Terima kasih diucapkan kepada Ibu dan lain-lain. Kita jumpa lagi pada lain hari dan lain waktu, insyaAllah. Itu sahaja dari saya. Nak ambil gambar satu Oh ya, ini kita foto bersama dulu ya. Foto bersama. Dokter, ini jadi kita. Saya foto bersama dulu. Screen pertama. Ya. Screen kedua. Siap. Screen ketiga. Oke. Baik. Alright. Ya, screen keempat. Ni berapa orang ni? Ini kita ada 58. Oh, okey, 58. Okey, saya pun tak tahu berapa orang. Before ada 100 maybe. Katanya. Okey. Saya tak tengok chat langsung, maaf saya langsung tak tengok chat. Mungkin kalau ada tanya soalan ke saya tak tanya nak chat. Iya, sudah ditanyakan semua, insya Allah sudah terjawab dengan baik. Okey, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Dr. Abdul Rahim. Ya, baik. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain hari dan lain waktu, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Terima kasih, Sir. Terima kasih Mbak Ute udah jadi moderator. Anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tugasnya jadi dibebas tugasin ya Bu. Yang sudah bertanya yes. Oke. Nanti saya kasih Bu. Bebas tugas dong. Bu yang bertanya bebas tugas Bu. Oh yes, nanti saya umumkan ya di Google Class-nya ya. Siapa Alhamdulillah. saja ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke.
Makasih ya, Bu. Love you. Nanti ada kelas selanjutnya ya. Dicek Google kelasnya. Siap, Bu. Oke, Bu. Bye. Ya, Bu. Bye. Saya mau bertanya Bu. Cie kena tugas yang nanya. Mau nanya, Bu, tadi, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Ya lo, Bu. Ya lo. Kena tugas ya. Saya mau nanya. Udah nanya. Nanya gimana. Ayo tanya. Udah gede belum, Bu? Cuma Bu. Aduh. Mute-nya nggak gue mungkin. Udah, boy. Keluar mending.